Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar anda semua? Saya mohon maaf hari ini siaran kita agak terlewat sedikit. Maklum sajalah saudara, musim-musim UMNO cawangan bersidang dan sebagainya. Saya kena hadir juga. Ya, saudara Puan Mistibah, ini ya, saudara bulan terang. Tak terang di Kuala Lumpur ni, gelap sikit hujan. Saudara Zamari LC, terima kasih selamat malam menemani saya. Saudara Mustafa Ilyas, saudara Ramzat Syam, saudara Ujang Man, saudara Tok Baluk, saudara Yusof Tanah Merah, saudara Alima, saudara Husin Khalid, saudara Syahar Ibrahim, apa khabar saudara? Saudara John Renggo, saudara Pak Uda, saudara Hajah Comel, begitu juga Zul Sarawak, Yusuf Awang, Zamri Abdullah dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu-satu. Saya mohon maaf saudara. Dalam keadaan begini perlu saya yang mana dipendekkan. Baik, bagaimanapun bicara saya bermula dengan sentiasa saya harus melaporkan kedudukan negara kita bagaimana hari ini saudara. Hari ini adalah tanggal 11 Februari, iaitu hari Sabtu saudara. Besok hari Minggu. Lewat sikit pun tak apalah saudara ya. Saudara Cik Mat, saudara ini Ben, Mendan ya saudara. Dan ini merupakan hari keberapa dah ni saudara? Hari Sabtu hari ini hari yang ke-1060. Artinya negara kita ni masih lagi belum usai lagi dengan serangan COVID-19 ataupun virus corona. Sudah 1060 hari dah. Bukan satu hari, bukan 2 hari. Tak selesai-selesai lagi. Bagaimanapun kita mengharapkanlah menteri yang baru ni dapat mengusaikan. Tapi bagaimanapun laporan yang saya terima daripada sahabat saya, Saudara Jamil Idris. Apa khabar Saudara Jamil? Bersama dengan Saudara Rio, saudara. Hari ini nampak gaya susut sedikit. Jangkitannya adalah berjumlah 255. Susutlah daripada semalam. Kemarin, ini laporan semalam. Dan tak seronok saya nak bagi tahu. Ada laporan 4 kematian. Artinya warga kita yang dijangkiti oleh virus corona semalam ada 4 kematian saudara. Menjadikan jumlah kematian sudah pun 36,900 warga kita saudara. Jadi jumlah yang dijangkiti kumulatifnya sudah 5,039,067 orang warga kita yang dijangkiti virus corona. Bagaimanapun dapatlah diperbaiki ataupun diubat. Saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Kesihatan yang tidak henti-henti berusaha untuk merawat warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Tapi teman-teman yang lain kena saya ingat, kalau saudara menghadiri majlis-majlis, jangan lupa melakukan penjarakan sosial dan lakukan pelitup muka saudara. Naik kereta, naik teksi, naik bas, naik LRT, naik kereta api, pastikan anda memakai pelitup muka saudara. Sebab semalam nampak gayanya masih ada peningkatan di 5 buah negeri saudara. Dan susut 6 buah negeri. Bagaimanapun Sabah kekal tidak ada perubahan dengan 8 jangkitan. Sementara itu Terengganu, Perlis dan Labuan, alhamdulillah sifar, tiada jangkitan saudara. Itu. Bagaimanapun di Selangor nampak gayanya jangkitannya ada sedikit peningkatan, iaitu 85 jangkitan. Di wilayah Persekutuan ada 81. Jadi sebab itu saudara berhati-hatilah. Baik saudara, sebelum saya meneruskan pencerahan ini, seperti biasa saya harus mengingatkan anda bahawa bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam apa saja channel, anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan kerana saya tak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda lakukan maupun coretan yang anda tulis dalam pemuka buku saya ini saudara. Kalau boleh, janganlah kita gunakan bahasa-bahasa yang kesat. Patuhilah peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital saudara. Ingat saudara, kita adalah warga cinta damai. Ini pencerahan politik saudara. Tak lebih daripada itu sekadar untuk memberi informasi pada setiap warga yang berkesempatan bersama dengan saya. Matlamatnya adalah untuk memberi informasi dan kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju.
We must agree to disagree. Kalau saya memberi komen, bagi pandangan dan sebagainya, maka kita mestilah memegang pada prinsip we must agree to disagree ataupun kita bersetuju untuk tidak bersetuju, saudara. Hari ini, jangan lupa, saudara. Hari ini adalah hari yang ke-67 wujudnya kerajaan perpaduan yang diasaskan ataupun yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama anggota kabinetnya. Matlamat kerajaan perpaduan ini adalah untuk menangani derita rakyat. Itu yang perlu kita utarakan dan saya tetap menyatakan pada anda, kerajaan hari ini mesti menangani derita rakyat. Kita tak mahu melihat rakyat terus menderita. Kita kalau boleh sebuah negara yang makmur ini, kemakmuran negara ini perlulah dikongsi bersama. Dan jangan lupa saya, tinggal 40 hari lagi, insya-Allah. Berdoalah pada Allah SWT agar kita berkesempatan untuk menatap lambaian Ramadan. Tinggal 40 hari kita akan sampai kepada ini Ramadan, saudara. Saya harap kita sihat walafiat. Jangan lupa, saudara. Dan saudara Fairuz Yusof, benar. Saudara Fairuz dia minta saya bercakap soal KWSP. Dan sebenarnya kita mendengar pengumuman yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketua Pemuda telah pun memperjuangkan agar pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja secara bersasar. Kita tak minta semua. Bagi mereka yang mempunyai simpanan melebihi 100 atau 200 ribu, sewajarnya difikirkan agar mereka boleh mengeluarkan simpanan mereka tak banyak pun, 10 ataupun 20%. Saudara, kerana untuk memulakan penghidupan. Keadaan sekarang susah. Saya haraplah pimpinan negara kena faham rakyat tengah susah. Walaupun Menteri Ekonomi kata ekonomi dah nampak baik, Menteri MITI kata ada penambahan, tetapi realitinya harga barang masih mahal lagi. Dan anda harus ingat, kerajaan hari ini kerajaan mahu menangani derita rakyat. Saya agak lega sedikit bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dia balik daripada Thailand semalam. Dia kata bahawa akan ada formula tertentu. Sama-samalah kita tunggu. Tapi berapa lama nak tunggu? Ini persoalannya. Perut anak-anak kena isi. Bangun pagi atas meja kena ada makanan. Rakyat, bagi mereka yang bekerja dapat gaji bulanan tak ada masalah. Bawa plastik tu jolok atas dinding, keluar duit. Bagaimana warga desa, orang kampung dan sebagainya. Dan teman-teman yang tidak mempunyai pekerjaan. Ini perlu diutarakan, perlu difikirkan. Saya haraplah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri dapat memikirkan agar disegerakan. Okeylah, kita setuju yang bawah daripada 200 ribu tu tak boleh keluar, tak apa. Bagaimana mereka yang ada simpanan lebih daripada 200 ribu tu, izinkanlah mereka untuk memulakan penghidupan. Hari Raya dah dekat, bulan puasa dah dekat, rakyat semakin tertekan. Ini saya harus menyuarakan. Tok Seri nak marah pun marahlah. Saya tak ambil kisah. Saudara. Dan juga, saudara, saya melihat ada juga permasalahan bagaimana agensi-agensi kerajaan. Laksanakanlah tugas anda, laksanakanlah tanggungjawab yang diberikan. Sebagai bercontoh, saya dapat satu teman yang menghantar kiriman pada saya berhubung dengan syarikat perumahan negara. Ini satu hal lagi. Syarikat perumahan negara diasaskan, diwujudkan untuk membangunkan rumah-rumah bagi warga kita yang punya tanah. Tetapi masalah yang dihadapi kalau mereka tanah itu besar dan berkongsi ada 5-6 orang, 7-8 orang. Nak dicari pula lagi mana warisnya satu persatu. Kalau orang tu ada dekat lot number 38, itu tanah dia. Biarlah, berilah bantuan. Sebab wujudnya Suruhanjaya Badan Pembangunan untuk SPBN, Syarikat Perumahan Negara Berhad ini, sepatutnya mereka membantu rakyat, warga kita membina rumah sendiri supaya dapat dibangunkan rumah mampu bilik. Jangan disusahkan, jangan diperbanyakkan red tape. Ini kena ada geran, kena tunjuk geran. Geran tanah itu kalau bagaimana pemiliknya 6 orang, 8 orang, kemudian warisnya pula lagi. Takkan nak dia hangkut semua pergi ke pejabat. Nak pergi cari sesuatu. Kalau mereka ada lot number dia punya, itu hak dia. Biarlah dia membangunkan tanah itu dan syarikat perumahan negara bantulah. Itu persoalannya, saudara. Ini saya perlu
utarakan saudara. Kalau tidak nanti teman-teman kecewa, kecil hati saudara. Dan dalam keadaan sekarang ini, saya sebenarnya hari ini bersiaran di rumah sahabat saya. Sebab kebetulan saya menghadiri mesyuarat UMNO Cawangan. Sahabat saya ini adalah ketua cawangan, tapi beliau tidak dapat meneruskan perjuangannya kerana ada seketika dia mendapat sedikit bencana, dia sakit lumpuh sedikit. Kita berdoalah agar sihat walafiat. Sekejap lagi saya akan bawa anda untuk bertemu bual, berbicara dengan beliau, menceritakan tentang perjuangan bangsa kita. Ini yang paling penting. Cuma sekarang ini saya harus meneruskan juga sebab teman-teman nak tahu bagaimana tentang isu siasatan Badan Pencegahan Rasuah. Saya difahamkan semalam pun saya dah bagi tahu bahawa siasatan SPRM telah pun menahan sekitar 10 orang. 10 orang politik ya saudara. Jangan dimatikan, didiamkan begitu saja. Memanglah SPRM dia tak boleh menghebahkan siapa yang disiasat kerana masih lagi disiasat. Ya saudara Lim Bonceng, saudara Wan M Bakri, saudara ini saudara Nur Azifah, dan siasatan masih dijalankan. Benar, walaupun mantan Perdana Menteri Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin dia mengatakan bahawa ini ada unsur-unsur politik dan sebagainya. Saya yakin apa yang dilontarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi, siang tadi, dia kata soal ini biarlah siasatan dilakukan. There is no smoke without a fire. Tidak ada asap kalau tiada pembakaran. Orang kita kata ni tidak bergoyang pohon itu kalau tidak ditiup angin. Cuma saya mengharap warga kita bersabar, tunggu dulu. Sebab kenyataan Yang Amat Perdana Menteri begitu jelas bahawa katanya dapatan beliau memang adanya salah laku dan sebagainya. Tapi semalam Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin menafikan. Jadi soal ini kita jangan meletak hukum. Jangan kita sama sekali menjatuhkan hukuman orang itu bersalah atau tidak. Biarlah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Cuma, cakap soal politik saudara, kita hari ini difahamkan, semalam pun dah mula tular, dan di media sosial pun tular, bahawa Dr. Mahathir sudah pun mengumumkan keluar daripada Parti Pejuang dengan alasan katanya kerana Parti Pejuang tidak lagi menyertai dalam gabungan GTA, gabungan tanah air. Maka dia pun mengisytiharkan diri keluar dari Parti Pejuang. Saya katakan bahawa sepatutnya Tun sudah-sudahlah berpolitik ni. Tun dalam usia sebegini, eloklah gunakan kesempatan waktu ini menyantuni anak cucu yang ada. Mereka juga dahagakan kasih sayang Tun. Jadi kalau Tun masih lagi nak berpolitik, kabarnya pula ada pula Muafakat Nasional, iaitu pertubuhan yang diwujudkan oleh Tan Sri Anwar Musa, mungkin mengadakan perbincangan. Saya kata soal Tan Sri Anwar Musa biarlah dia dengan Muafakat Nasionalnya, NGO-nya, tapi saya haraplah Tun sudah-sudahlah. Biarlah legasi politik ini disambung oleh anak Tun, iaitu Mukris. Saya mengharapkan bahawa kedamaian secara hati pasal KWSP itu anak-anak dah. Sekejap ada, sekejap tak ada saudara. Saya tempat kawasan ini sekejap ada, sekejap tak ada dia punya live ni. Jadi saya haraplah agar yang bahagia Tuan Dr. Mahathir sudah-sudahlah. Ini perjuangan biarlah orang lain meneruskan saudara. Kemudian saya lihat juga bagaimana warga amanah, warga PKR yang mereka tidak mahu menerima permohonan maaf daripada ketua PAS setelah disaman oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, dibawa ke mahkamah. Maka akhirnya ketua PAS itu mohon maaf secara terbuka. Saya dipahamkan Datuk Seri Anwar Ibrahim kata dia sedia memaafkan, tapi warga keadilan nampak gayanya masih lagi mereka tidak bersetuju. Mau diteruskan tuntutan dan sebagainya. Bagi saya, kalau ada ruang perdamaian, berdamailah anda. Semata-mata lain tak ada. Saya melihat apa-apa pun dalam hidup kita ini adalah mencari kedamaian. Kita sama kita, bukan orang lain. Dan saya harap ini menjadi pengajaran pada teman-teman yang daripada parti-parti pembangkang. Sudah-sudahlah
melontarkan kenyataan-kenyataan yang bagi saya kadang-kadang yang bobrok. Bobrok tu yang sembrono. Benda tak ada diada-adakan, benda yang kecil dibesar-besarkan. Matlamatnya untuk dunia ini dia punya, itu tak tahulah saudara. Puan Aizah dia kata dunia ini dia punya. Tak, dunia ini hanyalah sementara. Kita adalah musafir, sebagaimana saya katakan semalam saudara. Kita adalah musafir dalam perjalanan yang bagi saya dah 67 tahun ni yang agak panjang. Jadi waktu untuk kembali ke pangkuan ilahi semakin dekat. Jadi dalam waktu-waktu begini janganlah kita habiskan untuk mencari permusuhan. Carilah perdamaian bagi saya saudara. Dan saya ingin melaporkan bahawa gempa bumi, tengoklah saudara, gempa bumi di Syria dan di Turki sudah mencapai angka korban sejumlah 23,000 yang terkorban saudara. Ini bagi saya lah, ini Allah SWT nak menunjukkan pada kita bagaimana dunia ini tidak kekal. Kita boleh bercakap, kita boleh berjuang, kita boleh bergelak ketawa, tapi saudara-saudara kita di Turki dan di Syria 23,000 menjadi korban daripada sejumlah 80,552 keluarga yang menjadi mangsa yang tercedera di bawah timbunan bangunan-bangunan. Banyak saudara, 500 lebih beribu bangunan-bangunan di Turki dan juga di Syria yang runtuh kesan daripada gempa bumi saudara. Saya cuma dalam keadaan begini saudara, bila kita bercakap politik, saudara, satu bab lah saudara. Ini bukan masuk gear 4, gear 5. Tapi ini yang saya nak jelaskan sebab hari ini saya bersiaran di rumah sahabat saya, mantan ketua cawangan saya, saudara Mio Hashim. Tapi saya harus menjelaskan soalan politik-politik ini. Dayang Saleha mau saya video, saya tak tahu saudara. Yang saya tahu, saya tekan live on saja. Sekejap ada, sekejap tak ada saudara. Jadi minta maaf lah, nak live dengan saya tak. Orang lain boleh buat, tapi mereka mungkin pakar dalam penggunaan gadget-gadget ataupun saya pun tak tahu nak sebut apa ni. Saya tak kerti semua ni. Yang saya tahu, saya tekan dekat Facebook, tekan on live, TikTok on live. Itu saya yang saya tahu. Lain jangan minta maaf. Saya minta maaf, tak dapat lah. Kalaulah anda buat live, jemput saya, insya-Allah saya boleh hadir. Itu pun kadang-kadang susah juga saya nak tekannya. Cuma saya melihat saudara, bagaimana tentang mereka yang dah keluar daripada UMNO, macam Khairi Jamaluddin, sudahlah. Apabila kenapa pula nak diulang, mengatakan bahawa kami diserang? Siapa yang serang anda? Anda yang mencetuskan masalah, bukan ahli UMNO. Warga ahli UMNO, peringkat akar umbi, mereka tak ada bermasalah dengan anda. Tapi anda yang menyita masalah bila anda mengeluarkan kata-kata yang membuatkan hati warga UMNO sendiri terbakar. Jadi bila anda dah diserang benda begitu, jangan marah orang. Selama ini anda jadi ketua pemuda, ada siapa serang? Ada orang nak bercakap apa? Anda jadi menteri, tak ada masalah. Cuma waktu anda jadi menteri kesihatan, anda nak bagi vaksin semua orang, adalah pro dan kontra. Tapi jangan anggap bahawa orang serang anda kerana peribadi anda sebagai ahli UMNO. Tidak. Tapi bagaimana waktu anda bertanding jawatan ahli parlimen di kawasan Sungai Buloh, apa kenyataan anda? Kenyataan anda memaki hamun pada UMNO. Tentulah ini mencalarkan perasaan warga UMNO. Jadi sebab daripada itu tentulah mereka juga react ataupun reaksi terhadap apa yang anda katakan. Jadi jangan kata ahli UMNO serang anda. Begitu juga saya semalam saya dah bagi tahu. Kemarin saya dah bagi tahu. Ini sahabat kita. Bukan orang lain pun. Naib Presiden UMNO. Yang juga mantan Perdana Menteri. Anda pernah berada di anjung kuasa di Sri Perdana sebagai Perdana Menteri. Bila dah tak dapat, ya sudahlah. Tak payah lagi orang kata nak jadi sikap macam sour grape. Buang kata anggur itu masam. Tak payah dah, berehat. Kalau anda rasa nak kembali dalam politik, tawarkan diri bertanding naik presiden, teruskan. Perlu apa mencerita saya sewaktu saya jadi Perdana Menteri, saya diserang oleh ahli UMNO sendiri. Saya bagi tahu ahli UMNO tak ramai menyerang, cuma mereka mengkritik dasar yang anda lakukan.
Apakah dasarnya? Sebab ada dasar-dasar yang anda buat tidak diketahui oleh pimpinan peringkat tertinggi UMNO. Anda sebagai ahli majlis tinggi UMNO, anda sebagai naib presiden UMNO, tapi anda membuat perjanjian sulit. Saya malah nak bangkit benda begini. Bila kadang-kadang begitu, waktu anda jadi Perdana Menteri, sejauh mana, berapa ramai warga UMNO yang mendapat nikmatnya? Jadi tak payahlah, saya harap Datuk Ismail Sabri, sudahlah. Saya nanti kalau ini berterusan, besok lusa saya rasa sampai waktunya, saya akan dedahkan habis-habisan kepincangan yang anda lakukan. Saya tidak mahu sebab anda sahabat saya memujuk. Kalau boleh, jangan lagi anda mengutarakan persoalan, ini tak kena, itu tak kena, sudahlah. Kita ni nak meneruskan kehidupan. Hari ini kerajaan, suka tak suka, Alhamdulillah. Tiba-tiba saja UMNO yang cuma dapat 26 kursi boleh berada dalam kerajaan. Kena ingat, ini semua ketentuan ilahi. Kalaulah Tan Sri Muhyiddin itu hari tak ditutup pintu hatinya menerima Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, dia sebagai Timbalan Perdana Menteri, hari ini UMNO sebagai parti pembangkang. Jadi nak marah buat apa? Yang sudah tu sudahlah. Saya haraplah itu saudara. Dan saya lihat juga saudara, dalam keadaan hari ini UMNO harus disantuni. Kalau orang mengatakan UMNO tu parti yang ditinggalkan, kononnya cawangan ini tutup, kononnya 400 orang keluar UMNO, mana orangnya? Sebab hari ini UMNO sudah pun memulakan mesyuarat cawangan-cawangannya. Macam mana cawangan saya hari ini? 22,000 cawangan UMNO akan memulakan mesyuarat di setiap kampung, di setiap ceruk cawangannya. Dan sehinggalah, tak silap saya, sehingga 26 Februari, maka kita akan melihat mesyuarat UMNO banyaklah usul-usul, banyaklah perdebatan yang akan diutarakan. Saudara, jadi dalam keadaan begini, 22,000 cawangan. Selepas itu saudara, pada bulan Mac nanti, maka akan diadakan pemilihan di peringkat Majlis Tinggi, naib presiden daripada 191 bahagian. Mana ada bahagian yang tutup? Tak ada. Semua 191 bahagian UMNO ada. Saya jadi hari ini, bukan pasal apa saya, baru lepas berucap sikit tadi dekat mesyuarat cawangan. Saya menyatakan bahawa UMNO ini masih lagi survive. Walaupun kita kalah. Kita terima kekalahan. Kita mengamalkan demokrasi. Pilihan rakyat tak nak terima kita, sudah. Tapi perjuangan mesti diteruskan. Saya dah bercakap juga dulu, setiap perwakilan yang hadir Perhimpunan Agung UMNO balik ke bahagian masing-masing, adakanlah pertemuan dengan ahli-ahli, nyatakanlah apa yang dibincangkan, apa yang telah diputuskan, supaya ahli-ahli faham. Tidaklah boleh orang menyampaikan berita yang setengah masak. Ya saudara, ini isu kononnya ada usul tetaplah, isu ini dan sebagainya. Benda tak wujud pun. Seperti perwakilan yang menghadiri persidangan Agung UMNO itu, sepatutnya balik ke kawasan masing-masing, adakan pertemuan dengan ahli peringkat akar umbi. Jelaskan, saya menghadiri perhimpunan. Ini yang berlaku di waktu Perhimpunan Agung UMNO. Ini ucapan presiden. Ini ucapan timbalan presiden. Ini ucapan perwakilan. Baru ahli faham. Ini kadang-kadang sebelum nak bertahan. Ini musim sekarang ni, musim pemilihan ni saya. Sibuk nak jadi perwakilan. Jangan lupa bagi saya jadi perwakilan, G7 dan sebagainya. Sanggup keluar belanja makan, belanja minum. Nak dapat jadi perwakilan. Dah jadi perwakilan, apa anda buat? Suara memang tak ada pun. Dulu-dulu UMNO ni dia ada convention UMNO negeri. Sepatutnya perwakilan hadir dalam konvensi itu, nyatakan pandangan anda. Itu keadaannya. Saya saya kata dia baru mesyuarat cawangan. Terima kasih. Bagi teman-teman yang baru mengadakan mesyuarat cawangan, saya ucapkan selamat bermesyuarat. Yang akan bermesyuarat, teruskanlah. Dia jangan sama saudara Datuk Seri Sabri Osama. Saya mengingatkan, sebab saya banyak rahsia. Rahsia Khairi Jamaluddin pun bersusun dalam meja saya. Buka komputer saya bersusun-susun, saudara. Cuma saya kata bukan masanya lah untuk kita membelasah. Tak sepatutnya. Biarlah orang lain nak belasah, pulang. Cuma saya harapkan, Khairi Jamaluddin, anda sudah lagi bukan warga UMNO. Tak payah nak komen. Tan Sri Nur Omar, anda bukan lagi warga UMNO. Tak payah nak komen tentang UMNO ni.
Biarlah warga yang ada hari ini, anak-anak muda, warga-warga baru, mereka meneruskan perjuangan. Anda dah rasa semua. Anda jadi menteri. Anda jadi wakil rakyat. Kami peringkat ahli akar umbi dapat apa? Nil. Tiba-tiba anda serang parti yang kami anggotai. Ini tak fair bagi saya. Santunilah saudara. Dan saya dipahamkan bahawa untuk jawatan Ketua Puteri UMNO, macam mana orang kata UMNO ni orang tak suka? Dah mula pun ada menawarkan diri untuk bertanding pelbagai jawatan. Contoh pergerakan puteri sendiri, iaitu Dr. Masliah Harun. Beliau merupakan Ketua Puteri UMNO bahagian Lembah Pantai. Dia telah pun menawarkan diri untuk dipilih sebagai Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Doktor saya, bukan calon-calon orang, bukan kaleng-kaleng saya. Saya haraplah perwakilan Puteri UMNO di seluruh negara fikir-fikirkanlah. Sebab Dr. Masliah Harun ni juga beliau merupakan Esko Puteri UMNO. Dan beliau menawarkan diri kerana Ketua Pergerakan Puteri UMNO yang ada, Datuk Zahidah Zarif, dia kata dia menarik diri, tidak bertanding dan menawarkan diri untuk bertanding peringkat Majlis Tinggi. Teruskanlah perjuangan ini. Begitu juga saudara, saya nampak dalam pergerakan wanita. Pergerakan wanita, Datuk Noraini masih lagi akan mempertahankan jawatannya sebagai Ketua Wanita. Dalam waktu yang sama, ini yang saya tak seronok dengar. Heboh mengatakan ada 140 bahagian, hendakkan Tan Sri Zahid Zizat pula nak bertanding. Saya kata, Kak Jad, udahlah. Stigma cerita lembu ni masih lagi belum selesai, Kak Jad. Kesianlah pada UMNO. Bersimpatilah pada UMNO. Kalau betul pun Kak Jad nak masuk gelanggang, duduklah sebagai ahli UMNO. Biasa macam saya. Tak ada apa-apa jawatan pun saya. Dan kita berjuang demi agama, bangsa dan tanah air. Ini sebenarnya saya haraplah teman-teman yang terlibat dalam politik. Jadikanlah politik ini sebagai unjuran, jaluran perjuangan. Bukan mencari jawatan dalam politik untuk mengkayakan diri sendiri. Bukan nak dapat jawatan itu untuk mengisi tembolok. Ini yang saya marah. Bersama-sama dengan saya nak terang pada sahabat saya. Beliau ini orang lama. Kami berjuang dalam UMNO ni dah 40 tahun lebih. Saya? Ya. Dah 40 tahun. Walaupun hari ini beliau diserang ada sedikit lumpuh sedikit lah. Tapi tak lumpuh hati dan perjuangannya. Sahabat saya, saudara Mior Hashim. Orang Perak yuk. Tapi duduk di Kuchai Lama. Duduk di sini meneruskan perjuangan walaupun dia adalah mantan ketua cawangan, tapi baru ni tadi bila kita mesyuarat dia kata dia tak boleh meneruskan sebab kesihatannya tergendala. Dia melantik Saudara Abdullah sebagai ketua cawangan yang baru. Inilah semangat yang sepatutnya ada. Apa khabar Tuan Haji Mio? Ni orang ni masih handsome, masih bergaya. Alhamdulillah. Kenapa Tuan Haji tak nak bertanding lagi? Yang pertama sekali, saya ni dah sekian lama, tapi perjuangan tetap diteruskan. Walaupun saya ketitisan darah saya terakhir, UMNO tetap UMNO. Dulu, sekarang dan selama-lamanya. Walaupun sakit, walaupun saya kurang sihat. Itulah cara saya, perjalanan saya. Jadi saya tak akan tinggalkan UMNO. Lebih-lebih lagi, saya yang hormat saya kasihi, iaitu Datuk Seri Zahid Hamidi merupakan satu bendera dengan saya. Saya orang Perak ni. Orang Perak yuk. Sayang saya sangat dengan Datuk Seri ni. Teruskan perjuangan. Yang orang lain cakap apa benda semua tu, itu semua biasa punya perkataan. Adat berpolitik. Mana laut yang tiada berpantai. Mana bumi yang tidak ditimpa hujan. Tak itu Saudara Mio. Saya nak tanya Saudara Mio ni, boleh Saudara mengimbau perjuangan kita selama 40 tahun lebih di cawangan Kuchai Lama. Ini saya nak bagi tahu saudara, cawangan Kuchai Lama ini bukan cawangan kaleng-kaleng. Cawangan ini di sinilah letaknya banyak dulu penggana-penggana komunis. Kebanyakan cawangan ini adalah warga setinggan. Ini perjuangan orang kita, rakyat kita. Boleh saudara Mio imbau kembali waktu saat-saat perjuangan dalam UMNO dulu. Waktu dulu, tahun berapa dulu saya dah lupa. Tahun 80. Tahun 80. Ketua bahagiannya Cik Gapa Baba. Ketua pemuda dia
Najib Tun Razak lah. Ya, ya, Ketua Pemuda Malaysia. Ya. Ketua Pemuda Najib Tun Razak. Jadi daripada situ semangat itu berjuang tu dulu sampai sekarang dan selama-lama tetap kami utuh. Jadi perjalanan dulu UMNO dulu dengan UMNO sekarang sebenarnya kalau kita kira sama juga. Sama juga walaupun perbezaan ada sikit sebanyak. Pasal itu sewaktu cerita lama. Sekarang cerita baru UMNO tetap UMNO. Citra lama, citra baru, Dato' Mio, Haji Mio. Ya. Jadi, saya, apakah Tuan Haji bersetuju dengan saya bahawa perjuangan kita dulu tu kebanyakannya lah sebab mungkin saya pernah menyatakan bahawa UMNO dulu ditunjangi oleh pejuang-pejuang bangsa, para guru. Tapi bila naik orang korporat ni lah, mereka membeli jawatan. Ini yang rosak UMNO ni. Silakan beritahu. Yang tang situ saya bangkang juga. Bukannya UMNO memberikan kita ruang untuk menambahkan kocek kita yang penuh, bukan? Tidak. Perjuangan tetap perjuangan. Itu semua cakap di belakang saya cakap macam tu. Tapi perjuangan tu tetap kita matlamat dia, iaitu bangsa dan negara. Jadi perjalanan ini sampai ke akhir hayat kita bentuk orang yang baru pun macam mana pun UMNO kata saudara Datuk Seri Kamal Amir bercakap tadi mengatakan UMNO kita ini tidak utuh sampai bila-bila dan kita bentuk orang muda-muda supaya teruskan perjuangan supaya tidak luntur untuk dihakis oleh hakisan pantai misalnya, tidak. Jadi macam mana pun dia akan tetap utuh. Kita berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan yang mana kita dapat memerintah bersama lagi dengan Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, kemudian timbalan kita Datuk Seri Zahid Hamidi. Jadi merupakan satu, saya mengatakan satu yang rangkaian yang saya rasa betul harmoni. Begitu harmoni. Jadi kita jangan ceritakan yang tak baik. Yang tak baik ni semua cakap-cakap kosong semua tu. Sebab kata Datuk Seri cakap tadi, yang dah terkeluar, yang cakap yang tak serupa bikin kata orang. Jadi maknanya kita buat pemutihan. Yang orang dah lepas tu jangan kita dengar cakap dia lagi dah. Sebab dia dah terlepas. Kita dalam UMNO, kita kirakan UMNO juga. Sampai bila-bila pun hidup mati kita tetap UMNO. Macam tu lah. Walaupun kita dalam diri saya sendiri, saya dah jadi mantan sekarang ni, saya bagi ruang pada orang baru, muka baru, tapi saya tetap takkan saya berundur ke belakang. Saya tetap bersama walaupun saya dah berkeadaan macam ini, dengan saya kurang sihat, tapi cuba tuan-tuan tengok macam mana cara saya bercakap. Saya tetap untuk bersama dengan UMNO Malaysia kita ni. InsyaAllah. Saudara Haji Mio ni dia sebenarnya dia lumpuh sebelah. Tapi bila bercakap tentang UMNO ni, semangat dia lain macam, saudara. Dia punya aura dan memanglah saudara Ahmad Kamal tadi kata dah kaya tak nak pegang jawatan, tidak. Saudara, kesihatan bagi mereka yang bagi saya lah yang sudah tu sudahlah. Kesinambungan saudara Muhammad Rejab Badarudin, betul. Saudara Limatun, terima kasih. Takat penuh poket tak apa ni, tak habis makan 10 ketua ni. Itu yang rakyat marah ni, kata Randapan Kasih. Saya setuju dengan anda. Bukan kita bukan kita envy ataupun kita cemburu atas kekayaan orang, tidak. Sebab negara kita ini negara yang makmur. Sewajarnya warganya juga kaya-kaya. Yang kita tak setuju ni, masih ramai lagi yang menderita. Tapi setengah-setengah orang yang punya jawatan, punya kuasa, mereka mengkayakan orang keliling. Itu masalahnya. Saudara Mahat Hassan, dia kata, Haji Mio, bersemangat. Dan sebenar-benarnya, saudara, bila kita bercakap soal politik ini, saya ingin memberi pencerahan kepada saudara. Untuk bermula hari ini dan sampailah 19 Februari, cawangan-cawangan akan mengadakan mesyuaratnya. Selepas itu, pada bermula daripada 23 Mac, maka akan diadakan pemilihan di peringkat bahagian dan Malaysia. Jadi serentak kali ini.
Tak ada boleh lagi nak apa ini melobi. Siapa nak melobi, sila masuk live saya. Tak ada masalah, insya-Allah. Kalau saya lihat orang tu okey, sila. Tidak ada bayaran dikenakan. No problem saya. Terima kasih Saudara Osman Amin Husin, salam sejahtera. Saudara Acai Bentayan, parti seumur hidup. Itu bagi saya lah, saya haraplah agar UMNO ini terus mengibarkan baterainya, bendera perjuangannya diteruskan. Jangan sesekali kita patah semangat. Saya tahu saudara, musuh ada di mana-mana yang mahu menumbangkan UMNO, kerana mereka merasakan bahawa UMNO ni kalau ditumbangkan mudah mereka untuk melakukan apa saja di bumi bertuah ini. Saya lihatlah sendiri. Sekarang ini saya bersyukur kerana walaupun pemuda UMNO sudah bangkit, mesyuarat-mesyuarat UMNO cawangan sudah bangkit menyuarakan apa yang saya lontarkan semalam saya. Ini makedum daripada Pulau Pinang tu, Timbalan Ketua Menteri R. Ramasamy, dan saya lihat Datuk Sani selaku ahli parlimen ini Kuala Langat dan ahli Dewan Undangan Negeri ini di Temple Park Saudara di Selangor telah pun walaupun mereka dalam satu pasukan iaitu Kerajaan Perpaduan ini, tapi kena Ramasamy daripada DAP bila dia mempertikaikan jawatan-jawatan kerajaan itu tidaklah boleh dimonopoli orang Melayu dan sebagainya. Hari ini sudah ternyata bahawa kita kalau tak betul DAP ni, kita song-song. Saya mengucapkan syabas kepada Datuk Sani sebab beliau menyatakan bahawa ini jangan, dia minta supaya DAP memecat Ramasamy daripada jawatan Timbalan Ketua Menteri. Saya pun bersetuju. Jangan buat onar di bumi bertuah ini. Ini bumi kami. Anda diberi kesempatan untuk duduk di sini, tinggal berkurun-kurun ataupun berketurunan, tak ada masalah. Kita boleh hidup harmonis. Dan anda diangkat sebagai wakil rakyat, juga tak ada masalah. Anda diangkat sebagai Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, juga kita menyantuni anda sebagai Yang Amat Berhormat. Tetapi jangan sesekali mengguriskan hati warga bangsa kami. Bangsa kami punya bangsa yang ada dia punya jati dirinya. Jangan cabar. Jadi kena ingat, sabar orang Melayu pun ada hadnya. Saya tak maulah mengata lebih-lebih, nanti orang kata anggap resis. Tapi kenyataan sangat Ramasamy ni terlalu resis. Kita kenal latar belakang dia. Rakyat dah tolak Saudara Acah Bentayan, rakyat dah tolak parti rasuah jadi sedekah. Saya begini saudara, apa saja yang berlaku pada parti orang lain saya tak nak tegur. Tetapi apabila mereka mencabar, kita ada daulat kita, daulat peribumi kita. Ini bumi bertuah. Wajib kita mempertahankan. Jangan sesekali mereka membuat onar. Jangan mereka cuba untuk menunjukkan bahawa seolah mereka berkuasa, mereka boleh lakukan apa saja. Saya ingin berpesan pada Ramasamy, kalau tak nak withdraw pun kerana punya kenyataan, tak kisahlah. Tetapi lebih baik duduk diam-diam. Jawatan sebagai Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, dapat puluhan ribu gaji, dapat sebagai ahli Dewan Negeri, anda dapat kesenangan di bumi kami. Kena ingat itu. Macam mana pandangan Tuan Haji Mio? Nak tanya Ketua Cawangan ni. Ya. Sila bagi pandangan. Pandangan saya macam mana pun, saya mengatakan ini bumi kita. Bumi kita bumi berdaulat. Jadi macam mana pun kalau ada orang cakap yang tak cuba bikin lagi, jadi mana itu kita ketepilah. Saudara, saya dengan Tuan Haji Mio ni, kami sama-sama bergerak di TPCA dulu. Bila ada MCA nak tuntut jawatan Timbalan Perdana Menteri dulu, ingat tak? Di stadium TPCA dalam operasi lalang. Masa itu Tuan Haji Mio ni badan sihat lah. Tapi sekarang ni, tapi rasanya walaupun dalam keadaan bertongkat pun, berpatah sayap, bertongkatkan paruh. Seolah-olah saya dah bangun balik sekarang ni. Ini semangat. Sebenarnya saya katakan, jangan cabar. Saya haraplah warga teman-teman, khususnya daripada parti DAP, kami menyantuni anda dengan baik, dengan hati terbuka. Bagaimana kami menyantuni parti Gerakan. Jangan lupa, Gerakan begitu chauvinis sikapnya di Pulau Pinang, tapi orang Melayu boleh terima. Anda jadi Ketua Menteri Pulau Pinang, okey, tak ada masalah. Kemudian anda nak masuk dengan Perikatan Nasional, silakan, tak ada masalah pada kita. Kita bertanding, kita berhujah dan sebagainya, tidak dengan chauvinis dan sebagainya. Begitu juga dengan MCA.
kita menyantuni. Tapi kalau tak betul, kita akan sonsong. Tak gitu, Sam? Ya. Betul. Bukan? Ya. Bagi saya rasalah Melayu ni saya nak bagi pesan pada orang lain. Orang Melayu ini kalau dia menegur dalam sopan. Cuma saya kadang-kadang tak sopan. Ada kalanya di luar kesopanan sebab bila saya melihat warga bangsa martabat, maruah Melayu itu tercabar, saya mesti ke depan. Saya minta maaf lah pada teman-teman yang tidak seketurunan dengan saya. Kalau anda baik, kami tetap baik. Saya terus terang, orang Melayu ni, kalau warga asing datang ke rumah, paling tidak pun mereka akan berusaha untuk bagi secawan kopi. Kalau tengah makan pun ajak makan sekali. Mulianya hati warga bangsa Melayu ini terhadap mereka. Tapi jangan anda bawa ona. Kami ada maruah. Ini bumi kami. Jangan kamu mempertikaikan jawatan kaki tangan kerajaan. Janganlah dimonopoli orang-orang Melayu. Hei, brother, 75% warga negara ini Melayu. Nak campak ke mana orang Melayu? Anda kena ingatlah, anda dapat jadi Timbalan Ketua Menteri, ada orang Melayu bising. Kalau kita minta penduduk di Pulau Pinang berapa ramai? Kenapa beri jawatan Timbalan Ketua Menteri pada Ramasamy? Kita boleh minta. Kalau nak bercakap, bukan tak ada juga orang Melayu daripada DAP yang bertanding, bukan tak ada. Kalau nak bercakap soal bangsa, tak akan selesai masalah. Saya dalam keadaan begini, acara bertayar ni, saya betul, saya setuju dengan Saudara Kastamin, Pak Haji, dia kata pecat saja Ramasamy ni. Inilah perosak. Mereka lah dirupakan parasit yang ada dalam politik. Dan saya cuma tak seronok lah, saudara. Bila ini berlaku, kenapa teman-teman kita dalam Parti Pembangkang diam? Di mana wira-wira kononnya, wira bangsa? Mana mereka? Saya harap dalam persidangan kali ini, Pemuda UMNO harus membuat ketetapan. Dan saya dipahamkan ada 120 laporan polis telah dibuat untuk supaya Ramasamy ini segera disonsong oleh pihak berkuasa. Dulu LTTE dulu tu mungkinlah ada klosa-klosanya, tapi yang ini tidak ada dengan jelasnya. Saudara Osna, tak apa Datuk Haji Mio, dia kata walaupun Datuk sakit, sumbangan suara, idea dari dan semangat kami, insya-Allah ni kawan-kawan kita dan dia ni Datuk Haji Mio. Saya tak boleh lama-lama dengan Tuan Haji Mio sebab dia pun tak bersihat. Jadi saya pun tak maulah live sampai pukul 12 tengah malam pun semua saya. Dan saya harap besok kita akan mengulas lagi. Semoga kita jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.